Muka surat 67 Surah Ali Imran ayat 133. Ayat 133 Surah Ali Imran muka surat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat, sambung ya Surah Ali Imran. Masih lagi berkenaan dengan peperangan Badar. Dan masih lagi mukaddimah. Cerita tentang apa yang berlaku pada Uhud, ke Badar Uhud, peperangan Uhud. Dan ayat ini diturunkan selepas berlaku dah Uhud. Selepas berlaku apa yang berlaku di Uhud. Jadi Allah SWT cerita semula. Cerita daripada awal pada Nabi SAW untuk para sahabat ketika mana surah ni, ayat ni diturunkan untuk ambil iktibar apa yang berlaku. Seperti mana kita maklum, dah 1000 peringkat awal lawan 3000, kemudian lari 300, 700 lawan 3000, kemudian berlaku apa yang berlaku. Dan Allah SWT cerita semula. Dan tentu sekali ada kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat. Jadi ini nak betulkan semula. Dan mukaddimah Allah Taala bagi tahu dah, cerita dah. Ingatlah ketika mana Nabi keluar daripada rumah pada waktu pagi dan atur tepat untuk para sahabat nak perang, strategi lagu mana nak perang. Dan Allah Taala cerita pada peringkat perbulan hampir-hampir dua golongan, dua kabilah nak tarik diri. Apa tarik diri? Takut nak perang. Takut.
Apa ya? Takut. Kita sikit dah sah. Lepas tu syubhat timbul sepatut dah lah nak buat putusan luar. Tak. Jadi sebab lagi pula. Dah lah kita dah apa dia? Nak lawan Quraisy ni. Quraisy. Kita kena tahu keadaan situasi dia, realitinya. Arab ni tak seperai Quraisy. Arab ni tunduk pada Quraisy. Dan Quraisy ni sekutu semua dengan Arab lain. Itu dah orang panggil buat orang tawakhir je lagu ni. Tak perai dengan Quraisy. Itu keadaan. Jadi hampir-hampir kerana takut tu mereka nak tarik diri. Dari tu ayat bagi tahu. Ingat masa Badar lagi sikit Allah Taala boleh bagi kemenangan. Bagi tahu tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cerita. Dia Allah Taala sudah bagi tahu dah di antara punca jadi orang Islam ni mereka awal nak tarik diri ni kerana apa? Dihasut oleh sekutu-sekutu mereka sebelum ni yang mereka masih rapat, iaitu Yahudi. Orang Yahudi ni cuba dengan sedaya upaya supaya Islam ni tak naik. Islam ni tak naik. Tak. Jadi Allah Taala cerita pada kita. Sebab tu ayat mukadimah surah ni, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'ala kamu pada Allah, ta'ala kamu pada Rasul. Mudah-mudahan kamu akan diberi rahmat. Ini asas dia. Asas dia ketaat. Dia Allah Taala mulakan ayat kita baca pada petang ni, wasari'u ila maghfiratin. Ajib. Tak. Ini cara Allah Taala nasihat. Kesilapan yang dilakukan sebagai para sahabat memang ada silap. Tapi lagu mana nak tarbiyah? Tak. Allah Taala mulakan dengan ayat apa? Wasari'u ila maghfiratin. Tak. Mana mukadimah tu bagi tahu dah. Mana ni cara tarbiyah. Anak kita melakukan kesilapan, anak murid kita melakukan kesilapan yang telah berlaku dah. Maka dah bila kita kumpul kan, dah mula-mula kena bagi tahu dulu kesilapan awak ni kita maaf dah. Dia sebagai nak bina. Dah. Sebagai nak bina kesilapan tu. Tapi kena betul ngeroyak salah tu, kena bagi penerangan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lepas berlaku kesilapan tu kita pergi kata pula nyanyi. Tapi sifat orang kita gitu. Sebelum tak tegur, bila berlaku dah. Bila berlaku dah. Ataupun yang kedua bila berlaku dah, backup macam tak salah. Anak saya tak salah. Ini masalah lah. Jadi tidak cara tarbiyah Allah SWT ajar pada kita. Tak, sebelum larang tak jangan hampir. Tapi bila dah berlaku dah, tak, bagi tahu dulu, targhib dulu. Wasari'u, tengok Allah Taala bagi tahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Wasari'u dengan laju. Sara'ah ni laju. Bersegeralah kita ni. Bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Untuk apa dia? Bila dapat keampunan, faedah dia apa dah? Wa jannatin arduha as-sama. Dapat syurga lah. Di mana syurga ni lagu mana? Luah dia 70 langit dan bumi. Luah dia. Dan di antara langit pertama, di antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan ni. Bayar 500 tahun sampai 7. 5 kali 3. 7 kali 5. 7 kali 5 35. Tak. 3,500 tahun. 3,500 tahun dia punya lebar. Tak tahu. Panjang dia lagu mana? 3,500 tahun perjalanan. Biasanya dalam orang Arab ni perjalanan dia dengan unta. Baik. 3,500 tahun perjalanan. Ada unta kalau kata lambat pun main dengan 3,500 tahun perjalanan ni. Tak tahu luar mana. Tu baru arduha, baru apa dia? Baru lebar dia. Panjang tak sebut. Sebab panjang tak sebut, tak perlu. Nak tahu luas secara mana? Tak. Dia kena tahu panjang dengan lebar. Jadi dalam Quran sebut lebar dia. Biasanya panjang tu lebih panjang lagi daripada lebar. Jadi lebar dia dah 3,500 tahun perjalanan. Lepas fikir sendiri. Tak. Fikir sendiri. Ni satu syurga Allah Taala bagi. Wa jannatin. Satu syurga dia. Dia punya lebar dia punya luas dia tu. Arduhas samawati wal ardh. Dan hal ni disedia pada mu'iddat lil muttaqin, disediakan pada orang muttaqin. Bahaya tu. Tak. Sebab tu Nabi bagi tahu. Nabi sangat jelas kau ni. Sebab tu bila tengok keadaan dunia ni, tak, sahabat terkesan masih lagi dengan dunia kan, Nabi marah kan. Apa kaitan aku dengan dunia? Aku tidak ada hubungan dengan dunia. Tak ada hubungan dengan dunia. Tak.
Sebab tu dia punca kesabaran dapat duduk atas dunia, dapat sekadar sejauh mana kita faham tentang akhirat. Kita kehidupan akhirat. Tak. Kita nak faham lagi tengok Bangla kan. Mana dia tengok orang pakai Myvi ke, kereta comel-comel, Toyota apa dia ke. Tak. Dia kalau boleh duduk sini ni untuk selesaikan keperluan dia, kerja dia dengan basikal, dia pakai basikal. Tak. Kalau boleh jalan kaki, basikal pun tak beli. Saya beli basikal tu baik dia atas ke pak dia. Baik dia guna kuda jalan kaki. Tengok sebab apa? Sebab apa dia boleh sabar sini. Hidup sekadar, makan sekadar, tepat sekadar, sebab dia sudah bina kehidupan dia tu. Lepas ni dia senang. Lepas ni dia senang. Tu dia panggil zuhud tu. Jadi dia tak kecil hati pun, dia tengok sama-sama kerja dengan orang Melayu dak. Dia beli motor ke, Y2K ke, dia beli Myvi ke, betul gaji pun boleh kurang dengan dia. Dia tak ada gigi abu. Dia sengih-sengih gitu ya. Dia kata bagus-bagus gitu ya. Tak. Tapi dalam hati dia tak ciri mana dia kan. Tak ada butas macam ni. Dia ada bina Kedah. Dua rumah Kedah dengan dia tu. Indonesia gitu ya. Tapi tu dunia punya bahasa ke tak? Bangla pun kena kena juga. Tak. Kena pergi kuda Bangla, kena pergi kuda juga. Indonesia kena pergi kuda juga. Punuh juga. Mari nak bina bahagia tempat dia. Tempat kita ni kena pergi kuda. Punuh juga. Tak boleh nak tahan. Manusia tak boleh nak tahan dengan keadaan sekarang. Tak boleh nak tahan. Tapi hok jenis sidik lah. Allah Taala. Tapi ni asah dia. Sebab tu Nabi dan para anbiya semua ni dapat sabar dengan kehidupan dunia ni. Tak. Sebab mereka sangat jelas dengan kehidupan akhirat. Dan ni Allah Taala bagi tahu. Tengok kita Kelantan ni, kita kata sultan kaya. Tengok lalu kita terbangga istana dia kan. Allah besarnya. Yang itu pagar dia saja tu. Tak. Maha itu pagar mah dia daripada mah kita. Itu pagar baru. Tapi sekarang kata mana kata baru ni dia kos dengan berapa ribu kan. Bukan dia. Tak. Tengok dia cek. Oh kecek lah. Tak. Nak mana ingat tu baru Kelantan. Baru kata baru Kelantan kata baru. Tak. Tapi ni Allah Taala tahu pada kita. Lebar satu syurga ni. Lebar dia tak 3,500 tahun perjalanan. Tak. Uiddat lil muttaqin, yang kami sediakan kepada orang muttaqin. Tengok sifat. Kalau sifat kan masih sempurna lalu. Tak. Alladzina yunfiqu, siapa dia muttaqin ni? Yang mana menginfakkan harta dia, ilmu dia, tenaga dia, fis sarra'i wad dharra. Ketika mana dia ada senang, dia juga ketika mana dia susah. Senang cara senang, susah cara susah. Tapi infak tetap infak. Allah Taala begitu. Ini sifat muttaqin. Yang kedua agama dia wal kadhiminal ghayz, dapat menahan diri bila marah. Ni. Tengok Allah Taala mula tu. Isyarat pada orang mukmin, sahabat-sahabat. Ni ada kan orang kita ni 300 orang lari tu nak marah ni. Tak. Kes dia kita daripada 1,000 sampai 3,000. Tengok jalan dia mau lari 300. Mesti ada kesal kok. Daripada 700 tu ikut pun ada juga main peranan. Ada lari pula tengah saat genting tu. Jadi dia main kihau dia tu, dia ni balas sama kita ada pasal. Tak pasal. Sedangkan semua diuji belakang, tapi muka keadaan bila main uji kan ada orang tak tahan kan. Dia melakukan kesilapan. Jadi tengok nak mengurus perkara ni. Sebab tu surah ni hebat ni. Tak. Nak orang tak sempurna. Orang sama-sama nak beriman dah, tapi ada main uji agak dia khilaf. Kita hok gini ni jangan marah Wal karim, nak marah. Kalau dah dia bertahan, dia sabar juga dah. Apa molek dengan kita? Kalau tidak payah. Tak. Dan bertambah anak murid pula, kita ngaji dengan dia ustaz kita pula. Ustaz pun khilaf juga. Ustaz. Dia nak marah ustaz pula. Tak. Mai uji sikit khilaf ustaz. Tak. Pakai ustaz tak semai Jumaat pula. Tak. Jadi dia jadi nak marah. Tapi jangan. Allah Taala ajar pada kita. Ni berlaku. Kita tak ada kehilangan apa. Kita tak ada kehilangan apa. Nabi ni Hamzah, pak saudara mati syahid. Musa bin Umair, ramai sahabat-sahabat besar ni syahid. Tentu sekali berkait dengan kesilapan yang dibawa oleh orang, mesti dah. Waktu tu ayat lagu ni. Masa nak berobat. Tak. Sebab nak bina lagi, kita bukan nak kada buat nak salah kau orang. Sebab bila umat ni tak akan bangkit. Bila berlaku ujian,
Maka sebahagian kita akan buat kesilapan. Mungkin kita pun duk salah pula dia laku kesilapan dia lemah ha. Apabila umat tak pakai sikap lagu tu, batu Allah SWT mula bagi tu bawa kita akhirat dulu. Buat kita tawar syurga dulu. Kita nak benda besar ni. Bila kita nak benda lagu tu nak jadi muttaqin. Muttaqin lagu mana? Infak, tolong. Ketika senang pun dia tolong, ketika susah tak berhenti bagi pertolongan. Senang cara senang, susah cara susah. Lepas tu bila berlaku perbuatan yang menyebabkan kemarahan, tak kira lah. Tak. Dia tak tolong hak kebenaran kita, hak tu benar tak? Tapi dia tak tolong, maka kita nak marah. Kalian marah kerana agama pun. Ni Nabi nak marah kerana agama. Ayat ni turun pada orang yang mana semua marah kerana agama belaka ni. Tapi tengok wal kadhimin al ghaidh. Tak. Kita kalau tidak pandai urus perkara ni, kita balas sama kita pula. Balas sama kita. Kita okey cari jalan lagu mana nak pujuk sama kita biar kembali menjadi betul. Lama kita jadi nak marah jadi tak ada guna. Saya balas sama kita pula. Sama kita pula. Sebab tu kena jaga kita. Allah Ta'ala bagi taufik boleh semaya apa-apa kira. Tiba boleh buka gini kan, asyik baik. Perasaan itulah. Tak. Munafik demo ni. Tak. Nak baik dengan set-set soleh-soleh gini. Jangan. Tak. Walaupun kalau tak nak bina umat, sikap lagu ni tak nak bina umat. Tak. Tak. Bila keadaan sudah berubah, tak, halat sudah tak ada dah, maka kita bina semula. Kesilapan dia pejam mata. Pejam mata. Tak, bina semula. Dan kemarahan tu tak kena, tak suka tu. Tak. Tahan. Wal kadhimin al ghaidh. Tak. Tahan. Walaupun atas dasar agama, Sebab tu ni tengok sahabat apa yang berlaku di Uhud ni. Apa yang berlaku di Uhud. Wal 'afina 'anil nas. Lepas tu minta maafkan orang ramai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang yang buat kebaikan. Orang lagu mana muhsin? Walladzina idza fa'alu fahisha. Orang yang mana bila melakukan perkara keji, kesilapan ataupun buat zalim pada diri mereka, bila dia teringat pada Allah, dia zikir. Kemudian dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa mereka. Dia Allah Ta'ala pun bagi tahu, "Wa may yaghfiru dzunub", tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Dia orang itu dia tidak akan terus-menerus melakukan maksiat, pelanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tahu. Balasan orang lagu ni ulaika jazaohum, itulah orang yang mana Allah Ta'ala bagi tahu balasan mereka keampunan daripada Allah, syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya dalam itu. Dan itulah wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik upah bagi hamba yang beramal. Kita sambung lepas ni. Subhanakallahumma